إلى حضرة النبي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى أصحابه الكرام والتابعين وتابع التابعين وإلى الأربعة الأئمة المجتهدين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والوالدين ومعلمين وذوي الحقوق علينا وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا فقها في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sambung muka surat 25. Dua enam. 26. Tak mana? Tak tanda minggu bulan lepas. Tak mana Ustaz? Apa makna asal pada sifat? Ya, 27. Apa makna asal pada af'al? Ni hak bulan lepas. Okey nah. Kata musannif rahimahullah, apa makna asal pada af'al? Dua perkataan yang perlu difaham. Masa kita ringkas, no? Singkat. Dua perkataan yang perlu kita faham. Yang pertama asa dan yang kedua ialah af'al dalam soalan ini. Apa makna asa pada af'al? Soalan yang berkenaan dengan akidah. Dan dua perkataan ini Allah juga sebutkan di dalam Al-Quran, khususnya di dalam surah Al-Ikhlas. Allah sebut, ayatnya sangat-sangat ringkas dan kita sedia maklum, kita sedia baca, kita sedia hafaz. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asa dan asa pada af'al. Yang pertama kalimah asa membawa maksud tunggal.
Ini yang dipanggil sebagai ikhlas. Surah Al-Ikhlas tak ada kaitan dengan ikhlas masalah tasawuf tu. Mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin dengan bahawa bi'annaka la yusyrik, bahwasanya kita tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Itulah makna khalis, makna ikhlas. Bila kita faham makna asa, ketunggalan, kalimah asa dah disebutkan di dalam surah Al-Ikhlas tersebut, ahadun. Dia kalimah ikhlas. Makna kalimah ikhlas tu, ikhlas makna tidak ada sebarang syirik pada Allah. Tidak ada sebarang perkongsian dengan Allah pada etika kita. Itu dipanggil ikhlas. Pada af'al, yakni perbuatan. Af'al ni perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum. Wallahu khalaqakum. Allah yang menciptakan kamu. Perbuatan Allah, ciptaan Allah itu ketunggalan. Memberi maksud perbuatan Allah tidak ada satu pun yang berkongsi dalam dan menyertai dalam menciptakan makhluk ini. Tidak ada syarik. Kau buat sebelah, aku buat sebelah. Kau buat setengah, aku buat setengah. Kalau kau buat benda yang dah siap, aku buat pula benda yang siap, itu lagi mustahil. Benda yang dah siap tiba-tiba nak buat benda yang dah siap, itu mustahil, tak boleh terima akal. Tapi kalau sekiranya akal yang tidak sejahtera, dia kata apa salahnya kalau dua Tuhan? Tadbirlah sebelah-sebelah. Kau tadbir langit, aku tadbir bumi. Kau cipta langit, aku cipta bumi. Itu kalau sekiranya akal yang tidak sempurna, akal yang melanggari kaedah syarak, yang menyebabkan berlaku kesyirikan pada dia. Tidak ada lagi makna ikhlas di situ. Tidak ada lagi makna i'tiqad sah di situ. Kerana dalam ciptaan dan perbuatan Allah ketika Allah menciptakan dan mengadakan makhluk ini, ketunggalan. Bermakna tidak ada syarik, tidak ada perkongsian di dalam menjadikan makhluk Allah Ta'ala ni. Itu wajib kita kena i'tiqad. Kena mengakulah dalam hati bahawa Allah Ta'ala itu ketunggalan, ia sah dalam perbuatan Allah. Bermakna tidak ada sekutu. Walaupun setitik air hujan, walaupun sehelai rambut, walaupun sehelai bulu mata, walaupun setitik darah, walaupun secebis daripada jauhar, tidak ada perkongsian. Kalau ada perkongsian dalam menciptakan alam ini, law kana fihima alihatan, jikalau ada dua Tuhan yang mentadbir, la fasadata, nescaya binasa, Allah kata. Berarti kita wajib mengakui bahawa Allah Ta'ala itu asa, yang bermaksud Allah Ta'ala itu tidak ada sekutu padanya. Dan yang keduanya, perbuatan Allah juga asa, yang bermaksud tidak ada yang menyengutui, yang bersekutu, yang bersyarikat dengan Allah Ta'ala ketika Allah menciptakan makhluk ini. Dan juga maksudnya yang perlu kita faham bahawa di dalam perbuatan Allah tidak ada satu kuasa yang mampu untuk mencipta sama seperti mana ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada satu kuasa yang mampu cipta macam Allah Ta'ala cipta. Kerana perbuatan Allah ikhraj minal adam ilal wujud, mengeluarkan sesuatu daripada tidak ada kepada ada. Allah Ta'ala yang menetapkan suatu, Allah mengeluarkan suatu, Allah Ta'ala yang membentukkan suatu, Allah Ta'ala yang mentaswirkan suatu. Tidak ada sekutu pada Allah. Tu. Tengok dia nak abang tu. Kita faham makna asa, kita faham makna af'al. Faham makna asa, faham makna af'al. Apa dia asa? Tak ada sekutu. Apa dia af'al? Perbuatan Allah tidak ada yang meniru. Perbuatan Allah tidak ada yang menyekutu.
Nak tiru, nak buat macam mana Tuhan buat. Tak ada. Tidak ada perbuatan yang meniru yang sama seperti perbuatan Tuhan. Tidak ada yang menyengutui pada perbuatan Tuhan. Hang buat sekat, aku buat sekat. Tak ada. Itu antara dua maksud yang dihuraikan oleh ulama kita, yang disebut pada istilah ternafikan muttasil pada af'al dan ternafikan munfasil pada af'al Allah Subhanahu wa taala. Apa makna asa pada af'al? Iaitu dua makna. Yang pertama, bahwasanya perbuatan Tuhan kita. Perbuatan Tuhan kita sebenarnya Tuhan zat. Boleh kenal tak zat? Tak boleh. Kenal ketuhanan? Boleh. Tu. Zat tak boleh kenal, ketuhanan boleh kenal. Mengaji tauhid nak mengaji ketuhanan, bukan nak mengaji Tuhan. Mengaji ketuhanan nak kenal Tuhan, bukan nak mengaji ketuhan. Tuhan tak boleh ngaji. Kita nak ngaji bab Tuhan tu tak boleh ngaji, sebab lafaz Tuhan ni memberi maksud dua, zat dan sifat. Satu lafaz Tuhan, dia memberi maksud dua maksud, dua perkara, iaitu zat dan sifat. Tuhan tak boleh bicara. Ingat taruh tuan-tuan, tak boleh bincang pasal Tuhan. Nak sebut pasal zat Tuhan, sifat Tuhan, tak boleh. Secara realiti tak boleh. Melainkan kita hanya mengaji, belajar cara macam mana ciri-ciri Allah Ta'ala itu zat dia Tuhan. Allah Ta'ala itu sifat dia sama. Sifat dia berada pada zat dan dia mempunyai sifat ketuhanan. Orang panggil apa? Alamat ketuhanan tu ada kat dia. Kita nak mengaji hak tu ya. Hak tu yang orang kata apa? Yang duk jadi hak payahnya pun hak tu lah. Iaitu dua makna. Yang pertama, bahwasanya, tuan-tuan ingatlah no. Yang pertama, bahwasanya perbuatan Tuhan kita itu tiada sekutu akan dia padanya. Sekutu ni menafikan ikhlas. Mana sekutu ni menafikan ikhlas? Tak ada lah. Dalam surah Al-Ikhlas tu, Qul huwallahu ahad. Kita sebagai umat Nabi diperintahkan sebagai perintah yang wajib, kerana kita adalah anak murid kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu guru kita. Nabi itu rasul. Nabi itu nabi kita, rasul kita, guru kita. Nah, kalau Allah perintahkan kepada baginda Nabi sebagai perintah yang wajib untuk mengajari kita, membimbing kita ke akidah yang benar, apatah lagi kita sebagai umat Nabi, sebagai muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib kita belajar ilmu ini. Nabi pun Allah perintah wajib, tambah kita. Nabi pun kena buat. Kita kalau lebih lagi ya. Kalau ikut Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala ini, yang orang kata apa, tidak ada yang boleh menghalang daripada dekatnya Allah Subhanahu, daripada dekatnya Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menghalang. Tak ada yang menghalang. Kita halang sedia, dunia halang, syaitan halang. Anasir dunia ni halang kita nak dekat dengan Tuhan. Siapa nak duk halang Nabi? Tera Nabi tu kena perintah oleh Allah. Patut kalau orang yang dekat dengan Nabi ni bagi keistimewaan lah, duduk saja tak kena buat apa. Tu kita. Tapi Allah tak. Orang yang Allah Ta'ala kasih cinta, orang itu sentiasa khidmat, jadi khadam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi khadam Allah, itulah orang yang Allah Ta'ala kasih. Orang yang jadi khadam Allah, orang itulah yang Allah Ta'ala kasih. Siapa yang besar khadamnya? Ialah baginda Nabi SAW. Bahkan kekasih Allah. Bukan setakat khadam, bukan setakat kekasih, makhluk yang termulia. Habis tu Nabi tak berapa hari dah nak sambut maulud kan. Tiap-tiap tahun sambut maulud Allah. Banyaknya pahala kita boleh buat. Biarlah umur kita panjang di dalam kebajikan kan. Umur kita panjang dalam kebajikan, menuntut ilmu, hadir majlis ilmu, cuba untuk nak melembutkan hati kita, renung-renungkan kesalahan dan dosa kita, istighfar, salawat, zikir, baca Quran, puasa, solat sunat. Banyaklah no. Untunglah jadi umat Rasulullah ni. Dosa banyak mana pun Tuhan pun. Duk mengaji ni pun Tuhan pun dosa.
Makna yang pertama, bahwasanya perbuatan Tuhan kita itu tiada sekutu akan dia padanya oleh yang lain. Tak ada sekutu. Perbuatannya Allah Ta'ala tiada sekutu. Apa makna tiada sekutu? Tiada perkongsian, tiada syarikat. Tiada sekutu. Tiada sekutu ni maknanya apa? Dia lah seorang sekerat lah. Hambuk keluar model 2 rupang, aku keluar model 2 rupang. Jadi 4 rupang. Berebut tuan-tuan. Jadi tak sepenuh. Pemilikan itu tidak sepenuh. Hak milik tak sepenuh. Nama dia syarikat. Kalau syarikat, syirik lah. Itu kata syirik tu. Itu akidah kita. Dan yang keduanya, bahwasanya tiada ada bagi yang lain satu perbuatan seperti mana perbuatan Tuhan kita. Apa dia perbuatan Tuhan kita? Tulis sikit. Mengeluarkan sesuatu daripada tidak ada kepada ada. Itu perbuatan Tuhan kita. Ikhrajus syai' minal adam ilal wujud. Mengeluarkan sesuatu yang asalnya tak ada kemudian ada. Apa dia? Alam ni lah. Asalnya dulu tak ada. Jadi alam ni kategori dia apa? Kategori dia mungkin. Keberadaan dia mungkin. Nah, kedudukan dia jaiz. Nak ada tak ada tu harus jaiz. Diri dia mungkin, wujudnya di masa imkan. Wajib dah atas Tuhan? Tak wajib. Sifat Tuhan? Wajib. Sifat Allah? Wajib. Jawaz. Diri mungkin tak wajib. Tu. Diri mungkin tak wajib. Sifat Allah? Wajib. Jawaz. Jawaz tu wajib, bukan harus. Jaiz tu yang harus. Jawazul jaiz. Sifat Tuhan? Wajib. Boleh tu. Mengada ke tak meniada ke, nak mengada ke nak meniada ke, boleh. Nak buat pergi kekal ke, boleh. Boleh belakang. Itu boleh tu dinamakan jawaz. Sifat Tuhan yang ke-41. Sifat Allah yang ke-41 yang wajib kita i'tikad. Betulnya sifat Allah tu 21 lah. Hak sebetul-betulnya sifat Allah tu 21. Mengikut atas qaul yang masyhur. Kalau qaul yang mu'tamad 14 lah. 13 tambah dengan 1 harus. Jadi 14 sifat lah. Itu hak Allah lah. Hak di Allah tu macam tu. Hak di belah pengakuan kita 14 28 lah. Betul kalau 14 pula dah 13 kalau ambil sifat 20 40. Kalau 13 26 tambah 1 27. Itu ikut qaul yang mu'tamad. Jadi 27. 26 tambah 1 harus 27. Qaul mu'tamad. Tapi kalau qaul yang masyhur 41 sekali dengan sifat maknawiyah. Tu 41 sifat Tuhan. Ni awwaluddin ma'rifatullah. Kena yang ni dulu. Ngaji belajar tauhid dulu. Bagi faham tauhid. Berapa orang yang faham betul-betul tauhid ni? Allah Akbar. Moga-moga kita duduk dalam majlis ilmu ni, Allah bagi kita faham. Jadi nak faham tu ada cara tak? Ada. Lagu mana cara? Kesungguhan untuk faham ilmu ni. Boleh faham lah 2 patah tadi lah. Nak i'tikad ni. Sebelum kita bincang kitab ni, tuan-tuan faham tak maksud satu pada perbuatan pada Allah? Agak-agak boleh faham ke? Kalau kita tak buka kitab, kita tak pernah buka kitab, tidak ada yang mendidik mengajar kita. Satu Allah Ta'ala, keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada perbuatannya yang diberi makna kepada 2 makna. Saya kira kalau orang yang tidak pernah didedahkan, tak mungkin dia memikirkan. Betul tak? Tak mungkin dia terlintas kalau tidak ada guru yang mendidik. Para ulama lah.
Ulama lah yang tolong buat kesimpulan dekat kita berdasarkan kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi bersyukurlah kita, terima kasihlah kita pada ulama. Ulama yang buka jalan ilmu dekat kita, kita boleh faham, boleh reti keesaan Allah Ta'ala pada perbuatan yang membawa maksud ternafinya kam muttasil pada zat, ternafinya kam munfasil pada zat. Dua maksud tadi. Hak tu bahasa Arab. Yang Melayunya hak tadi. Tidak ada syarik pada perbuatan. Aku buat 50, hang buat 50. Tak ada. Itu orang panggil apa? Kam apa? Dipanggil sebagai kam. Kam, nama dia kam munfasil. Kam muttasil, syarik. Kalau kam munfasil, ada Allah Ta'ala mampu, Allah Ta'ala ciptaannya mengeluarkan daripada tak ada kepada ada, dan ada satu zat yang lain yang boleh buat macam mana Tuhan buat. Tak ada. Jadi beruntunglah kita dapat tahu malam ni dua benda yang wajib pada i'tikad kita. Wajib kita kena tanam dalam hati kita. Wajib kita kena yakin, jazam. Nak bagi sempurna makna wahdaniyah, nak bagi sempurna makna ahadun. Ahad tu bukan satu, tunggal. Pasal apa satu tunggal tu dia lain kah? Lain. Satu tiada berbilang, tunggal berbilang-bilang. Betul tak? Satu tiada berbilang, tunggal berbilang-bilang. Sa Allah Ta'ala pada zat, sa Allah Ta'ala pada sifat, sa Allah Ta'ala pada zat, dua. Sa Allah Ta'ala pada sifat, dua makna. Sa Allah Ta'ala pada af'al, perbuatan, ada kata satu, ada kata dua, jadi 6. Satu tidak berbilang-bilang, esa berbilang-bilang, ataupun ketunggalan itu berbilang-bilang. Boleh faham tak tu? Tak faham lah. Faham ke tak faham? Allah kata qul huwallahu ahad. Ajarilah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu bahawa Tuhanmu zatnya mempunyai sifat yang selayak dengan zatnya sebagai zat Tuhan. Mempunyai sifat ketuhanan. Apa dia sifat ketuhanan Allah? Ahadun. Ahadun tu membawa maksud keesaan yang berbilang-bilang. Bukan sifat, bukannya zat Allah tu berbilang-bilang, tapi sifat Allah Ta'ala dalam memahami makna sifat Allah Ta'ala tersebut, ahad itu berbilang-bilang maknanya. Ada banyak makna. Sa Allah Ta'ala pada zat, dua. Sa Allah Ta'ala pada sifat, dua. Sa Allah Ta'ala pada perbuatan juga, dua. Kita dah bincang dah dulu. Ini yang saya sebut bulan lepas. Bukan kita tak faham, tapi kita lupa. Betul tak? Saya dah sebut dah bulan lepas. Cerita seorang haji tu mai kat saya, dia kata, saya tak mau mengaji atau pasal apa tak mau mengaji? Pasal saya tak faham. Duk mengaji tak faham, mengaji tak faham. Saya kata dia bukan tak faham kot. Faham tapi lupa. Siapa boleh cerita malam ni? Siapa ni tak tanya soalan kan? Agak-agak siapa di antara kalian tuan-tuan, kalian semua ni tuan-tuan semua yang boleh cerita balik sa Allah Ta'ala pada zat itu apa maksudnya? Itu maksud saya tu. Kita nak masuk tadi scan dulu kan. Kalau bunyi tak boleh masuk. Panas 38 tak boleh masuk. Keesaan Allah Ta'ala pada zat dua maksud yang wajib kita i'tikad. Nak sebut tak reti dah, tapi pernah mengaji, faham, i'tikad dah dulu sampai ke hari ni. Tapi bila nak recall, nak orang kata apa, nak peringat balik, nak cerita balik, tak terbit. Sungguh tak? Itu bukan makna malam, bukan makna mengaji malam bulan lepas tu tak faham, tapi lupa. Inilah buktinya. Buktinya apa? Buktinya bahawa kita orang kata apa? Bahawa kita ini dalam istilahnya kita kata agak kasar sikit lah, kita tak jaga ilmu. Tu ya. Kalau kita jaga ilmu, kita akan tulis lah, kita akan dobit lah. Kita masa mengaji universiti dulu tuan-tuan, mengaji universiti dulu, kita pulun tak kepala kan lah. Ada yang MA dalam ni, ada yang
ada yang degree, ada yang PhD, barangkali ada dalam ni. Ada yang pangkat tuan, ada yang pangkat manager. Maknanya cuba kita renung tengok bagaimana betapa bersungguhnya kita ketika kita mencari ilmu dunia. Kenapa kita tidak bersungguh dalam mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala? Takut kita ni dikategorikan sebagai istidraj. Yang tu ya. Allah mengaji malam ni lepas-lepas beda tunggu Isya ya. Takut tu. Lepas mengaji malam ni lepas-lepas beda tunggu Isya. Mengaji pi lah PKP tengah jam ya. Nah, ilmu ni harga 2 kupang. Padahal ilmu ni kunci syurga. Itu maksud saya tu. Payah tuan-tuan nak buat benda ni. Hemahnya atas diri sendiri. Tapi kalau ilmu dunia, dia punya pulun, orang Kedah kata ketak kepala. Itulah maksud dia. Bukan saya kata sinilah, lain-lain tempat lah. Nah, baik. Pergi tak mana pun, orang kata apa? Bukan kata kita ni lepas belakang dah fardu ain sebab kita mengaji dah. Cuma sikap kita dalam memelihara ilmu. Hak kita mengaji lepas nu, walaupun malam ni kita tak boleh nak cerita, taklif lepas dah. Lepas dah tak ada dosa dah hak nu. Hak nu kita duk dapat pahala dah sampai ke hari ni. Pasal apa? Pasal kita jazam dah. Contoh macam malam ni. Betul tak? Tuan-tuan yakin tak bahawa tidak ada perbuatan yang sama seperti mana perbuatan Allah? Yakin kan? Tidak ada perkongsian dalam ciptaan Allah. Yakin kan? Bila kita yakin, kita kena buat main dalih. Dalih dia apa? Saya kira dah di bawah ni. Kita pun boleh fikir dah. Sebelum di sini ulama nyatakan wajah macam mana kita nak keluarkan dalih. Tapi kalau kita renung tengok, kalau ada perkongsian, sudah tentu akan memberikan tentangan. Aku nak tadbir, aku jadi siang, kau nak tadbir jadi malam, jadi bergelai bergaduh. Sedangkan kapal pula driver dia seorang je. Kereta driver seorang, dalam rumah tangga driver dia seorang je. 2 orang tak boleh punakana. Apatah lagi Allah Tuhan kepada alam. Tak boleh driver. Ciri kita pakat mengaku belaka dah. Begitu juga kita faham bahawasanya tidak ada satu zat yang boleh menciptakan sama seperti mana zat Tuhan. Kita mengaku jazam elok-elok malam ni, tanam elok-elok, walaupun mangkit pagi tu lupa dah. Nak tang apa ustaz abang malam ni lupa habis dah. Tapi aku yakin dah malam ni. Bawa pahala tu sampai ke mati tuan-tuan. Sampai ke mati. Tu nak abang kata kelebihan kita orang yang mengaji. Tapi bila tanya balik tak ingat lah. Hak tu aku dengar hak tu. Aku nak kata hak tu, nak kata tak reti. Selalunya macam tu lah. Betul tak? Aku dengar dah malam tu, aku nak terbit tak boleh. Padahal dia lupa. Tapi Allah kira dah fardu ain kita lepas tuan-tuan. Betul. Allah kira dah fardu ain lepas. Memang kita kena terimalah hakikat pengajian kita lepas maghrib ni lebih kurang santai. Tapi santai pun sebaik mungkin kita perlu pastikan masyarakat kita faham dalam bab ni. Memang saya terbuka, tak ada masalah apa. Memang lepas maghrib bukan medan talaqi. Bukan medan untuk talaqi. Tak semua tempat lepas maghrib ni talaqi. Dia lebih kepada tasmi' dengar gitu lah. Tapi bukan, adakah dia tu sekadar tasmi' habis macam tu saja? Tak. Pastikan jemaah kita benar-benar faham apa yang dibincangkan. Contoh macam malam ni kita bincang 2 bab. Nah, asalnya satu tajuk. Tajuk apa? Sa Allah Ta'ala pada perbuatan. Yang memberi 2 maksud. Jadi pastikan masyarakat kita tu mesti betul-betul faham. Sa Allah Ta'ala pada perbuatan. Sa Allah Ta'ala pada perbuatan. Tidak ada sekutu pada Allah. Hang 50 aku 50. Mana ada? Tidak ada yang mencipta sama seperti mana ciptaan Allah. Siapa yang mampu buat? Siapa yang mampu cipta? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala cipta manusia. Tak boleh buat. Hang buat robot pun tak boleh sama manusia. Hang buat darah pun tak boleh sama manusia. Apa yang manusia buat? Allah Ta'ala sudah menyatakan secara jelas apa saja yang manusia buat itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Perbuatan Allah. Kerana apa? Manusia hanya mengambil cebisan daripada ciptaan Allah untuk merupakan sesuatu. Betul tak? Adakah manusia boleh buat alat model? Mana ada? Allah bagi model kat manusia. Manusia Iran, orang Kedah kata Iran ni rupakan
Manusia Allah bagi besi, manusia buat kereta. Allah bagi logam, manusia buat kereta. Allah bagi emas, manusia buat perhiasan. Allah bagi air, manusia buat apa? Hujan. Allah bagi air, manusia buat elektrik. Macam-macam. Jadi maknanya itu modalnya diberikan oleh Allah. Bermakna kembali kepada asal, Allah Ta'ala yang menciptakan semua benda tu, bukan kita. Habis itu apa dia kita? Kita ni hanya sekadar satu titik yang memenuhi dunia ini. Satu titik saja. Kalau malaikat duduk atas lagi pertama pun tak nampak dah muka kita ni. Tak nampak. Halui, tak ada apa, bumi pun halui. Halui sangat, kecil. Jadi kita pekat mengaku semua lagu tu. Makna yang kedua, bahwasanya tiada ada bagi yang lain satu perbuatan seperti mana perbuatan Tuhan kita. Dah masuk tu boleh. Tak dan ni je nak panas. Lagu tu nak buat kena. No. Wallahu alam. Apa dalil wahdaniyah itu? Ini bab dalil. Kita dapat dah tadi dalil tu, insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi sekadar tu dululah perkongsian kita pada malam ni. Ada juga manfaat dah. Ada juga manfaat, ada juga isi melepaskan kita daripada tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita diselamatkan oleh Allah daripada fitnah kubur, insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, seperti biasalah saya mengalu-alukan sumbangan daripada tuan-tuan, infak, wakaf, jariah dan sebagainya, untuk sama-sama kita tambahkan lagi kebajikan kita, insya-Allah, membantu gerak kerja Markaz At-Tarbiyah lil Ulum Asy-Syar'iyyah yang bertempat di Prima Sarjana Kajang, membangunkan pusat-pusat pengajian, menyempurnakan pusat-pusat pengajian yang memerlukan, sama ada di dalam negeri, di dalam negara ataupun juga di luar negara, insya-Allah. Moga-moga sumbangan tuan-tuan sentiasa mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasalah tuan-tuan dilindungi daripada musibah dunia dan akhirat, insya-Allah, dengan asbab sedekah, infak, jariah, wakaf itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa dhainna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil 'afiyah. Allahumma faqihna fi khamfid wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.